Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa salama tasliman kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian, segala puji bagi Allah. Sebab semua yang buat Allah. Apa saja kita buat dengan izin dia. Sama ada benda yang kita buat tu baik atau buruk. Kita tidak boleh merancang, melainkan Allah izin kita merancang. Kesalahan kita cakap kita boleh merancang, tapi Allah menentukan. Ini percakapan yang semua orang cakap lah, dan semua orang kata itu betul. Cakap kita boleh merancang, Allah menentukan. Mereka semua menganggap hari ini termasuk kamu lah. Kamu tak tahu kalau saya tak bagi tahu. Termasuk kamu kata itu betul, dan kamu pun cakap. Tapi hari ini saya cakap kamu. Banyak hari juga dulu, saya tak tahu masuk ke tidak, percaya ke tidak apa saya cakap. Bahawa kita tidak boleh merancang. Jangan cakap saya boleh merancang atau kita boleh merancang. Perkataan salah ni dah jadi betul pula. Jadi anggap betul, bukan jadi betul. Sehingga orang dah tak rasa berdosa lah cakap. Maksudnya saya boleh merancang, kita boleh merancang ni, yang kita tahu lah. Mana kita tahu apa yang kita rancang tu bagus kan. Jadi Allah SWT kalau kita rancang yang buruk, nak bunuh Nabi, katakanlah buat rancangan, Allah izinlah kita merancang. Malam-malam macam orang kafir Quraisy merancang untuk bunuh Nabi, Allah izin ni. Dia merancang je lah. Tapi Nabi tak mati ya. Rancangan mereka Allah tak kabulkan. Sebab yang membuat kabul atau tidak apa perancangan ni memang Allah, bukan siapa pun, bukan mereka, bukan siapa, Allah je. Tapi mereka duduk fikir, itu Allah izin lah. Jadi Allah izin kita merancang. Itu kita boleh cakap. Tapi yang menentukan rancangan kita berjaya atau gagal hanya Allah. Itu baru percakapan betul. Allah izin kita makan, tapi sama ada kenyang atau tidak bukan ditentukan oleh makanan yang kita makan. Allah izin kita makan, sedap atau tidak, makanan yang kita makan bukan ditentukan oleh makanan tu. Ditentukan oleh Allah. Tapi kita selalu tengok ini sedap kan. Kita tengok je sedap, tapi Allah kemakan je tak sedap. Ikan ni sedap. Ikan ni sedap. Kita cakap ikan ni sedap, kita belum makan lagi. Kita tengok je kita dah percaya. Sebab pengalaman kita dulu lah, makan banyak kali ikan tu sedap. Yazid selalu cakap sedap. Dia bab tu dia memang sedap. Ini sedap Pak Mazhar. Ini sedap. Jadi kita percaya. Tapi bukan makanan tu buat sedap kan. Yang buat sedap tu Allah. Allah boleh tukar benda kita sangka sedap, makan tak sedap dan tak mau makan lagi. Jadi kita tengok tu sedap. Tak. Kita tak boleh kata
Kalau kita kata je, mana kita dah kata saya Tuhan juga. Tahu yang ini sedap. Kita tak tahu. Berapa garam yang kita letak, macam garam tu beri masin ke tidak, semua ditentukan oleh Allah. Satu orang chef kan, pemain percaya dia boleh masak dengan sedap. Dia percaya tapi salah. Dia tak boleh buat masakan dia sedap. Nah, yang buat makanan sedap tu, yang dimasak tu Allah je. Banyak garam, sikit garam, banyak gula, banyak asam, semua. Jadi satu orang yang pandai masak, jangan puji diri. Puji Allah. Jangan suka dipuji. Oh, kau bagus masak. Jangan terima pujian tu. Siapa menerima pujian tu, dia jadi riak. Macam Yazid. Yazid tu suka dipuji. Jadi dia bila dipuji dia diam. Dulu mungkin dia cakap, memang betul saya pandai masak. Dululah. Sekarang dia takut sikit nak cakap. Tapi dalam hati je, memang tepat kamu puji saya. Tepat sangat. Saya memang pandai masak. Dia rosak tak? Rosak. Berulang-ulang kali puji jadi apa? Jadi riak lah. Bila sekali kita tak ambil dia suruh masak orang lain, dia pun macam hati rasa macam terguris lah. Kau tahu terguris? Kenapa saya pula tak disuruh masak? Kan saya lebih pandai masak. Masakan saya sedap. Jadi sudah jadi rosak. Jadi bila jadi rosak, dah bergaduh lah dengan yang satu lagi tukang masak tu. Dia masak. Kenapa dia pula disuruh masak untuk dia, bukan saya? Perangai rosak lah. Kenapa perangai rosak? Yakin rosak. Yakin dia pandai masak. Kita tak boleh yakin kita pandai masak. Tak ada yang pandai melainkan Allah. Tiada yang tahu melainkan Allah. Ini mau masuk dalam. Kalau kat mulut dia tak boleh. Kalau kat mulut dia tak jadi. Saya memang tak boleh buat apa, misal. Tapi dalam hati saya boleh buat. Bila kita kata saya boleh buat, kita Tuhan. Jadi percakapan ni bukan sebenarnya kurang penting, dia sangat penting. Saya tahu mana kita bercakap, saya Tuhan juga lah. Sebab itu cakap saya alim, itu Allah tak suka. Maknanya saya tahu saya alim. Kau Tuhan juga lah. Siapa yang tahu siapa alim tidak melainkan Allah. Jadi percakapan Rashidi kan, saya tahu. Itu kalau Rashidi selalu cakap, saya tahu. Hang tahu apa? Aku tahu. Maknanya dia Tuhan lah. Perkataan cakap, bukan saya cakap saya Tuhan, saya cakap saya tahu je. Tapi tafsir dia. Sebab kalimah la ilaha illallah tu tiada yang tahu melainkan Allah. Kau cakap aku tahu. Jadi macam mana pula kalimah tu, kalimah yang kamu ada tu betul? Kalimah yang kamu ada tiada yang tahu melainkan Allah. Bukan, tak ada kalimah, tak ada yang tahu melainkan Allah. Kamu punya kalimah apa? Allah tahu, saya tahu juga. Macam tu. Kalaulah. Ataupun kau tukar terus kalimah, tiada yang tahu melainkan aku. Itu jadi. Itu dah jadi Tuhan macam Allah lah. Itu lagi. Very. Itu. Bawah sikit, Allah tahu tapi aku tahu juga. Itu bawah sikit. Yang betulnya tiada yang tahu melainkan Allah dalam hati. Itu yang kita mau, kalimah yang betul. Bermula datang kalimah yang betul di mulut, kalimah yang betul, percakapan yang betul. Di mulut tak ada percakapan yang betul, macam mana boleh ke hati percakapan betul? Jadi kalau kita hanya nak bercakap betul masa gas dengan skrip tu, lepas tu tak mau lagi dah cakap betul, semua cakap salah sepanjang hari,
boleh iman jadi kuat. Nah, kenapa sepanjang hari kita cakap tak betul? Sebab kita tak ada keinginan sebenarnya. Dan kita tak faham kenapa Mesap buat skrip ni. Oh, kat situ je cakap akan jadi kuat iman. Berapa minit tu? Berapa lama sangat kamu cakap tu? 45 minit, katalah tak sampai. Kan? Yang kamu di luar tu, lepas gas, dengan bini cakap kang salah, dengan anak cakap salah, dengan kawan cakap salah. Semua perkataan salah ni dosa. Bukan tak berdosa. Kita ingat, alah cakap bukannya apa sangat pun cakap. Tak, cakap betul, cakap salah penting. Cakap betul, hati jadi salah. Tak jadi betul. Cakap salah, hati jadi salah. Ulang kali cakap salah. Jadi sebenarnya manusia ni penting mulut dia. Mulut dia ni. Sebenarnya nak baiki manusia ni dengan izin Allah, dia kena baiki mulut dia lah. Mulut dia maksud baiki cakap dia. Jangan makan aja. Hari ni dia guna mulut makan aja, macam Yazid. Dia suka masak, dia suka makan. Dan bukan dia suka makan je, dia ajak bini, anak. Dia pergi mana-mana tempat di Gombak ni, makan yang dia kata sedap lah. Dia tak tahu sebenarnya. Lepas tu nanti dia bawa anak dia, bini dia. Dia tahu kalau nak ambil hati perempuan ni, caranya ialah tak, nak bagi perempuan ni suka, kita bawa dia makan. Perempuan suka lubang atas, lubang bawah. Bagi perempuan lubang atas tu bagus. Makna makan bagus. Bawah tu keras. Jadi kalau keras bawah, selalu makan bagus, bawa sini sana, kan? Suka lah. I love you, my husband, I love you. Ini duit pun tak ada, so makan sambal aja. Telur goreng aja. Kicap. Lepas tu tak dibawa ke restoran. Sebab duit tak ada. Dengan izin Allah. Sebabnya lah kan. Jadi sebab itu kita tengok orang bawa anak-anak, isteri semua. Tapi orang beriman takwa dia tak macam tu. Tak pergi mana sana sini makan bawa anak bini semua. Tak ada. Makan kat rumah semua. Makan kat rumah ni lebih baik. Kita je tak suka. Kenapa dia lebih baik? Orang yang masak kat rumah ni dia punya niat betul. Umumnya lah. Tapi orang yang kat kedai ni masak takkan betulnya. Melainkan untuk duit. Jadi kalau dia nak duit, kamu pun makan masakan orang nak duit, kamu dapat apa? Duit. Ini saya dulu Allah benarkan saya makan kat luar. Lepas tu tak boleh makan kat luar. Makanan saya kena dibeli kat luar juga. Jadi sekarang saya cakap dengan Samad, masaklah kat rumah. Jadi sekarang saya tak makan masakan di luar dah. Dah meningkat dah perintah. Kena makan masakan di rumah. Kerana Samad bila masak, dia tak ada niat nak duit. Dia niat nak, mungkin sukakan saya lah kalau buruk sangat. Lebih baik sukakan Allah. Yazid mungkin dia nak buat untuk sukakan saya. Tak tahulah dia dapat buat untuk sukakan Allah kan. Tapi lebih baik daripada yang kat luar. Yang kat luar tu buat nak, kerana nak dapat duit. Jadi banyak makan luar ni, cinta duit kan, makin tambah. Jadi masa COVID-19 ni, banyak orang tak boleh makan luar. Allah nak bagi tahu ini yang baik pada kamu, makan kat rumah. Orang berniaga kata kalau macam ni kita tak boleh cari makan lah. Habislah. Bengkok lah. Keadaan takkan jadi semua orang makan kat rumah. Akan ada orang buruk juga, suka makan kat luar. Bukan saja makan kat luar.
Yang isap rokok lagi. Berbual-bual sampai larut malam. Jadi kita restoran ni, kalaupun boleh makan luar, tak boleh malam-malam buka. Dia benda tak bagus. Baru ni COVID, baru tahu. Patutnya Allah nak tunjuk semua cara-cara kaedah dulu yang kita buat banyak salah, kita tak nak buat. Allah buat COVID. Allah paksa kita supaya mengikut cara baru, cara betul. Jadi bila dah buka nanti, kita patutnya kekal dengan cara lama kita, banyak makan kat rumah. Mungkinlah sekali-sekala kita nak makan kat luar, tapi bukan hari-hari. Kalau kita bujang pun, kalau kita mau berkat lebih, makan kat rumah. Kita masak sendiri. Orang yang bekerja bawa makanan dari rumah, makan di tempat kerja. Jadi masakan di rumah ni, lebih-lebih lagi kalau yang masak tu orang takwa, dengan bismillahnya, dengan niatnya. Dia masak tu dengan niat nak suka ke Allah, dengan bismillah, dengan berzikir aja, menggaul lauk tu. Sama ada berzikir? Tak ada. Cuba pertama sekali niat. Apa niat aku masak? Untuk suka ke Allah. Bismillah, potong. Setiap potong tu kan diperdiam pula. Allah Akbar, subhanallah, Masya Allah. Allah jadikan ikan ni. Tak ada siapa boleh jadi ikan ni melainkan Allah. Ikan ni tak boleh bagi sedap Allah. Aku tak pandai masak, yang pandai Allah tu. Berzikir tu kan? Jadi kuat iman tak? Kalau berzikir macam ni lah. Lepas tu buat kash, cakap kat orang. Jadi tak berhenti lah dia ni. Makan ubatnya tak boleh bagi sihat, bagi sihat Allah. Aku makan ni kerana perintah Allah. Bismillah. Ada orang buat tu. Jadi bila tak buat tu, iman hilang lah. Bila makan, tengok ubat, ini ubat, mesti aku boleh semua. Tak makan ni nanti sakit. Bila masak, ini memang bagusnya. Sayur ni bagus, ikan ni bagus. Puji semua. Allah yang buat ikan tu tak dipuji. Allah yang tanam sayur tu, yang bagi kita sayur, tak ada kita puji. Kita puji sayur. Puji ikan, ini kau sedap. Kalau orang ada Allah dalam, segala puji bagi Allah yang telah bagi kita ikan ni. Segala puji bagi Allah yang bagi kita sayur. Ada. Macam tu lah. Jangan jadi macam Yazid. Dia mana ingat Allah masa masak? Ingat? Yazid? Ada tak kau tengok ikan tu? Ya Allah, segala puji bagi Allah. Tak, segala puji bagi Allah. Mana setahun sekali, apa pun kali tak ada. Cakap setahun sekali. Ada kau cakap beli ikan, segala puji bagi Allah yang buat ikan ni, Masya Allah, segala puji bagi engkau ya Allah. Tak mungkin aku dapat makan ikan ni kalau kamu tak bawa ikan ni. Boleh kita makan ikan ni, boleh Allah tak bawa. Daripada sungai tu, laut, Allah bawa ikan. Daripada ladang, Allah bawa nasi, beras. Daripada jauh, Allah bawa mangga, durian. Tapi kita tak ingat semua tu. Itu namanya zikir. Bukan kita zikir subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, makan. Tapi tak langsung tak makan pula. Macam nak zikir, nak makan dengan zikir subhanallah, alhamdulillah, tak boleh makan lah kan. Tapi kalau kita tengok durian, Masya Allah, kita makan, sedapnya Allah, segala puji bagi. Itulah sebenarnya nak berzikir tu. Janganlah berzikir macam jumut punya, dengan tasbih tepi tu makan. Tak kena lah. Tak live lah. Itu kanak-kanak punya. Maksud Allah suruh kita ingat ni, bukan pegang tasbih. Tasbih bukan makna kita ingat. Dia hanya alat untuk bantu kita untuk ingat. Kalau kita boleh tanpa tasbih, kenapa kita nak guna tasbih untuk ingat? Nabi SAW tak ada dia bertasbih sana sini bawa. Yang pakai tasbih ni sahabat aja. Sebab apa? Nabi tak payah nak tasbih. Dia tak payah alat tu. Bukanlah salah nak pakai tasbih tu, tapi menguntungkan orang jual tasbih lah. Jual tasbih. Mana nak dapat kat Seri Petaling, mana nak dapat Masjid India. Jadi kita sebenarnya yang paling abdal, kita ingat Allah selalu.
Kita tengok ingat Allah. Tengok. Kita tengok ikan ingat Allah. Tengok ni. Jadi kita berzikir masak macam tu dengan izin Allah lah. Kan? Makanan tu jadi sedap. Allah buat sedap. Kita tak buat sedap. Bila orang puji, tak. Jangan puji saya. Pujilah Allah yang ajar saya macam mana masak tu. Ada Yazid cakap macam tu. Sama. Kalau kau puji dia masak, pandai masak, dia buat apa? Tak, Samad. Bila kau puji dia, apa Yazid buat? Dia diam ke apa? Dia diam je. Sebenarnya diam-diam tu dia menerima. Kalau dia tak menerima, dia cakap, jangan puji saya. Puji Allah yang buat saya pandai masak. Samad belajarlah sikit cara cakap. Janganlah bercakap macam orang tak pernah belajar. Kan Nabi selalu cakap, segala puji bagi Allah yang mengajar kamu Yazid pandai masak. Jadi pula lupa yang cakap macam tu pun masuk. Yalah, sebab Yazid lupa yang segala puji bagi Allah. Sebab Yazid memang tak ada Allah kat dalam hatinya ke tahap yang boleh ingat selalu. Kita untuk dikurniakan zikir ni pada setiap waktu ni, iman tak boleh kecilnya. Tengok langit ingat Allah, tengok sana ingat Allah, sana ingat Allah. Boleh iman boleh lemah macam tu. Orang macam ni iman dia naik aja. Jadi Allah SWT Maha berkuasa. Allah melihatkan segala benda ni sebagai tanda-tanda dia punya kebesaran. Allah SWT buat semua ni. Semua ni adalah tanda, bukannya saja aja. Langit adalah tanda, bulan adalah tanda. Apa yang ada dalam diri kita juga tanda-tanda kebesaran Allah. Dalam tanda-tanda inilah kita tengok dengan mata hati yang ada Allah, kita nampak Allah. Percakapan kita pun jadi betul. Jadi nak bercakap yang betul ni hati mau betul. Untuk hati betul, cakap mau betul. Dia wise besar. Dia tak boleh tunggu hati betul tu baru saya cakap betul, tak. Kita mau cakap betul dulu, mujahadah. Lama sampai hati betul, kita bercakap natural aja. Dia bukan kira dipaksa punya. Setiap waktu ingat. Jadi bila makanan macam ini, itu sebab Imam Syafi'i lah, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ke imam mana, ziarah si satu lagi imam. Jadi dia sepanjang malam kan muzakarah, cerita tentang hukum ni. Jadi anak perempuan si imam tu perhatilah bila dia orang ni nak tahajud. Kan? Pergi tahajud pun tak ada, apa pun tak ada, tidur apa pun tak ada. Dia orang selalu kalau nak tahu orang tu warak mesti tahajud. Ni tahajud pun tak ada, dia ingat dia tidur. Jadi anak perempuan tanya dengan bapak dia, bapak tanyalah imam tu. Bapak tu pun alimnya. Yang kata kau tak ada bangun tahajud, nak air. Tak, kami sepanjang malam tak tidur lah, muzakarah. Kerana makanan yang dimasak, yang dimakan oleh kami ni sangat berkat. Jadi hari ni yang orang tidur macam lembu tu, semua makan makanan sedap. Makanan banyak macam Hanzalah. Lepas tu makan sampai kenyang. Semua melanggar perintah Allah ni. Lepas tu puji makanan, puji kakak yang masak tu. Makan kat kedai sap rokok, minum teh keras, kopi keras, apa tu, kak, semua cakap buruk punya. Lepas tu tidur, boleh berkat. Sebab itu jadi subuh tak bangun, bangun pun lambat, tidur terbungkar. Anak, itulah dia kehidupan yang tak beragam. Pandai cakap dunia, berteriak di pasar, kata Allah. Berteriak-teriak di pasar, murah, 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 mari, mari. Kata sangat pandai bab dunia ni. Sangat sikit ingat akan Allah. Jadi bapa tuan sekalian,
Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu. Tiada yang tahu melainkan Allah. Tiada yang berkuasa melainkan Allah. Sebab itulah skrip tu dibuat. Kalau kita tak ada skrip, itu pun tak betul. Bila buat gas, macam banyak orang lah, dia tak nak pakai skrip saya, konon pandai. Kamu tak tahu, jadi tak mau pakai skrip Dr. Naswar. Ini bukan sunnah. Elders kita tak pakai. Dia orang tabligh lah. Dia tak mau pakai skrip saya. Tak mau pakai tak apalah. Bukan saya ada untung pun kau pakai. Ada kau bayar aku duit? Tak ada. Ya tak? Ada saya pattern kan dia. Siapa pakai kena bayarkan duit. Itu bolehlah kau tak nak pakai. Ini tak ada. Tak ada pattern pun. Kan? Kau nak kopi pun tak boleh. Sebab kau takkan tahu. Nak, kau kena buat juga. Ada sebabnya. Supaya kamu cakap yang betul. Walaupun macam kanak-kanak, macam burung kakak tua, macam Ranzala. Ranzala dia cakap apa skrip tu, burung kakak tua, dia belum menghayatinya. Tak boleh nak menghayati mula-mula. Sebab dia bukan diri kita yang cakap tu. Itu cakap Dr. Naswar. Jadi kerana perintah Allah untuk suka Allah, saya ingatkan diri saya dan Tuhan. Saya Tuhan dengan Allah, saya berkuasa dengan Allah, saya bab. Alhamdulillah. Jadi mula-mula tak apa lagi tu. Lama-lama tak boleh macam tu. Kena dengan penuh perasaan. Dan boleh kita dapat buat dengan penuh perasaan bila kita sudah jadi baik. Makin hampir dengan yang buat skrip tu. Jadi sebenarnya tujuan kita buat saya buat skrip supaya kita dikawal, jangan cakap salah. Paling kurang waktu gas. Lepas keluarga nak betul, aku tak tahulah nak buat. Tetapi apabila percakapan yang betul ini masuk dalam hati, kerana dipaksa mujahadah ni, mulut keluar percakapan baik. Jadi akan sampai satu waktu bila kamu bercakap bila saja, sama ada dalam gas, luar gas, cakap betul. Waktu itu iman kamu meningkat saja. Tak ada hari ni naik, besok turun, lusa hilang. Macam Pendi, sekali naik, sekali cuti hilang, 2 kali cuti hilang lagi. Macam Rashidi, balik Segamat hilang, turun. Ini nak pergi lagi, hilang lagi, balik naik sikit. Terpaksalah jalan kehidupan dunia, mana kita nak duduk je. Tapi kita akan jadi percakapan kita bila-bila bukan betul, bila dalam hati tu. Percakapan skrip yang dibuat waktu dalam gas tu, Allah telah buat dia masuk dalam hati kita. Macam mana dia boleh masuk dalam hati kita? Tentulah hati kita mau kosong dari segala cinta. Bila hati tu tak kosong daripada segala cinta, nak masuk macam mana skrip tu? Kata Hanzalah, dah puas saya, dah letih aku. Dia cakap kan? Dia cakap kan letih. Kenapa dia letih? Sebab tak masuk-masuk. Dia tahu tak kenapa tak masuk? Sebab dia dapat cinta dunia banyak. Dia sebenarnya dia muda, tak patutlah dapat cinta dunia macam orang tua. Tapi kerana sohbat dengan bapak dia, mak dia, sohbat. Mak dia India, memang cinta dunia sejak lahir. Lahir je mak bapak dia cakap dunia. Orang India. Semua orang lah, bukan orang India je. Tapi orang India ni teruk lagi cakap dia. Bukan dengan cakap yang perbuatan bapak dia lagi, mak dia. Simpan duit, pakaian semua biasa je. Makanan bukan sehari, 3 hari, 4 hari, 5 hari. Simpan makanan. Orang India mana dia mau makan fresh je. Campak tak ada. Simpan, besok simpan, lusa simpan sampai setahun. Tak adalah sampai setahun agaknya. Tapi maknanya dilihat oleh anak dia macam mana nak berjimat dan jadi kaya. Kalau tak berjimat, dia kata tak jadi kaya nak. Jangan belanja-belanja je. Kau jangan cuba nak ikut Melayu tu. Jangan jadi Melayu. Bapak Samad kata, Melayu ni tahu belanja je.
Cari tak mau, simpan tak mau. Belanja je. Macam Cina juga. Cina tahu juga cari. Melayu tak. Jangan jadi Melayu. Jangan jadi Melayu. Lama terpaksa ikut Melayu juga. Yang saya Melayu. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, cinta dunia tu yang ada. Macam Hanzalah. Dia sobat dengan bapa dia, mak dia. Mak dapat dia cinta dunia. Dapat tak dia cinta dunia? Ini anak kita ni ikut kita tu orang kata. Anak ni ikut bapak mak. Apa mak bapak buat bukan cakap. Yang cakap pula, yang mana cakap baik dia tak nak ikut. Yang cakap tak baik, dia ikut. Yang dia tengok tak baik, mak bapak dia mana satu? Bapak mak. Kalau mak bapak baik, mak tak baik, ikut maknya. Jadi itulah jadi manusia ni. Sebenarnya pelajaran dan apa yang kita dapat, sobat. Sobat ni tak tahu macam mana nak diterjemah bahasa apa, tahu mana dia. Sobat ni berdampingan yang rapat. Jadi dengan ini kita lihat macam mana nak mengajar anak. Kita kena jadi baik. Kalau cakap je kita buat tak baik, anak tu jadi ikut kita lah. Jadi Hanzalah ni ikut bapak dia, cinta dunia. Lepas tu bapak dia tak cukup tengok dia, bawa dia ke seluruh dunia, melihat dunia, mak dia. Benar? Amerika, Kanada, Jepun, China, semua dah pergi. At a very young age, kan? Dalam waktu yang tender age, semua tengok masuk tak? Masuk. Semua dia kata bagus. Bagus. Jadi sekarang ni cinta dunia banyak. Lepas tu mak Tuhan dia, apa je nak mak, apa je mak. Jadi Tuhan mak, dunia ada. Kalimah masuk tiada Tuhan melainkan Allah, tak boleh masuk. Mak ada dalam. Yang Yazid bini ada dalam. Yang Samad kerja dunia duit ada dalam. Yang Rashidi diri ada dalam. Diri saya besar, itu dalam. Jadi tak boleh masuk tuan. Hari ini skrip tu penting, kena betul. Tapi yang dalam kena kosong. Sebab itu kerja ni kena dibuat dengan korban, dengan taat. Jadi guru yang mengajar tu, dia tahu apa yang masalah kamu. Dia bagi tahu kamu perintah, kamu tak nak buat. Dia tahu masalah Yazid, dia tak masuk kalimah sebab cinta bini. Kau cerai bini, tak nak buat. Hanzalah, macam mana cinta mak dia tu boleh keluar, Tuhan mak dia boleh keluar, mak dia kena marah dia. Faham? Jadi untuk mak dia marah dia, Allah ilham kat saya supaya dia kahwin janda tua. Janda tua, anak yang tua pun umur dia. Miskin lah. Jadi mak dia memang tak boleh terima, bapak dia tak terima. Jadi macam mana Allah buat bila radhiyallahu anhu masuk Islam terus kena pukul. Dulu dia mengagungkan bos dia, Tuhan dia. Allah buat Tuhan dia pukul dia. Sebab itu dia angkat, bila kata ini bukan dia pukul, Allah pukul kami. Nak keluarkan, yakin pada bos, yakin pada majikan. Begitu juga Hanzalah. Jadi macam Rashidi ni, dia tak boleh iman kuat sebab dia punya harga diri dia tinggi. Tuhan dia. Rashidi ni Tuhan dia. Dia suka dipuji, tak suka dicaci, tak suka dikritik, tak boleh suka ditegur. Tuhan dia. Jadi ubatnya, bila orang hina dia, mak tugas yang Allah buat tu bukan jangan buat orang tu. Dia kena tunduk dan berkata, saya bukan Tuhan, saya tak boleh buat apa. Itu boleh masuk. Iaitu dengan sabar. Ini dia tak boleh buat, dia tak mau buat. Dia tak boleh lah. Jadi the very cara kerja dakwah tu dia tak ikut. Wa tawassaw bis sabr. Jadi berat sikit ni. Lama buat usaha pun iman tak kuat. Macam Sufyan, cinta bini tak ada. Yang cinta kerja, cinta anak, dia kena tinggalkan dia. 4 bulan mau keluar. Lepas tu guna duit harta sendiri. Jangan pinjam kat Samad, tak payah.
Pinjam Samad boleh. Lepas tu Samad tengok bila nak bayar. Lepas tu Samad pun dah hilang percayaan. Minta RM10 tak nak. Jadi Rashidi pun marah. Gaji RM10,000, RM10 pun tak bayar. Jadi Samad kata dah banyak bagi dah tak bayar-bayar. Jadi tahun yang Samad cinta duit, RM10 pun besar je pada dia, bukannya kecil. RM10 tu macam RM10,000 dia. Macam gunung. Jadi tuan-tuan yang mulia, kita ni berbagai sebab kita iman lemah ni. Jadi kita tak sama. Allah yang tahu. Jadi Allah bagi perintah pada Yazid melalui mulut saya, cerai bini. Bagi perintah ilhamkan kat saya surah janda anak 2, anak berapa? Anak 5. Orang asli pula miskin. Untuk suruh dia kahwin. Kan? Sekali dia cakap kat mak dia, terus mak dia melenting. Betul tak? Melenting mak dia. Oi, mana kau teruk? Saya cakap dengan dia, kau jangan cakap dengan mak kau, aku suruh. Allah suruh. Aku sampaikan aja, bukan aku suruh. Yang aku suruh Yazid cerai bini, aku suruh. Allah suruh. Siapa suruh? Melalui saya. Saya bukan boleh suruh-suruh je. Samad ni kena keluar 4 bulan. Tak ada gaji punya. 4 bulan tak ada kerja. Gaji tanpa gaji punya. Tapi dah nak jadi orang dunia pula lepas ni, bila nak buat? Jadi tuan-tuan bapak sekalian, Allah SWT bukan suruh kita je. Allah suruh kita ambil rawatan. Kalau kita tak ambil rawatan perintah dia, tak boleh. Mau iman kuat, mau ini rawatan tak nak ambil. Duduk saja je. Tak boleh jadi tuan. Mana pun sunnah dia, peraturan dia, sakit kena ambil ubat. Ubat tak boleh tak makan. Kalau ambil ubat macam ada pesakit ni, dia simpan je ubat tu. Anak dia kata, mak saya tak mau makan ubat doktor. Sebab dia kata ni racun. Simpan semua. Aku masukkan ubat tu, dia kata dalam makanan. Dia keluarkan balik makan. Kau nak bunuh aku ke? Dah bila mak dia mental. Ubat apa sakit kizo. Lepas tu baru dia datang, mak kau semua tak ada, tak sembuh. Makin teruk lagi dia. Jadi dia sunnatullah, bukan penyakit apa je, penyakit rohani ni. Dia ada ubat dia. Dia ada doktor dia. Doktor dia tu yang paling baik, doktor nabi-nabi, rasul-rasul. Orang yang ada ilham dari Allah. Itu memang tak boleh belajar buku ni, belajar. Nak jadi doktor itu tak boleh belajar ambil kursus, tak boleh. Belajar badan tu pun nak kena pergi kursus, itu pun tak betul. Jadi tuan-tuan yang mulia, kena ikut nabi-nabi, rasul dan orang yang Allah pilih sebagai pengganti rasul sekarang, pengganti nabi. Ini tak nak ikut, mana boleh. Tak boleh jadi sembuh kamu. Duduklah kat saya bertahun-tahun. Dengarlah bayan saya berpuluh-puluh kali. Tapi kau tak ikut, apa jadi? Boleh jadi. Pandai pun dalam kata mengiling kepala, tak jadi. Memang tak boleh jadi lah, sebab tak ambil rawatan tu. Walaupun nampak makcik yang tua, yang psikiatrik tu, dia dah datang dah. Ubat dah bagi dah. Anak dia kata, mak saya tak mau makan ubat. Dia kata ini racun. Doktor tu tak betul. Tak boleh je sembuh tuan. Okey,